Okay, so minggu ni saya masuk topik untuk minggu ni. So dua topik berkaitan dengan web programming design dengan MVC modem. MVC itu modem view controller framework. Okay, so you all dah belajar web application development. So basically dia macam extend version of apa yang you all belajar dalam web application development. Basically you akan belajar balik apa itu HTML, CSS, Bootstrap. Dah belajar kan dalam web application development, Bootstrap. Tapi kita akan macam revisit sekejap untuk minggu ni berkaitan dengan basic HTML tu lah. And then yang ni baru dah masuk framework. Okay, so kalau kita buat JSP tu, kita akan buat satu file kan. Dan dalam satu file tu ada interface, ada form. Dalam file tu juga ada yang nak save data, kita akan guna apa tu? Connection ke database. So, semua dalam satu file kan. Maksudnya dari segi engine dia, nak save ke database, engine dia, nak baca data query daripada database tu, engine dia. And then pada file yang sama juga ada interface, ada form, ada table. So itu kita tak kita kata traditional lah. Maksud dalam satu file tu semua benda ada dalam tu. Tapi dalam konsep framework ni, website development framework, dia ada framework dia yang mana kita akan asingkan mana yang berkait dengan coding database, kita letak dalam file model. Mana coding yang berkaitan untuk form, untuk nak keluarkan table, nak letak image, nak paparkan screen, yang tu kita letak dalam file view dalam file video. Dia ada folder dia sendiri, view. Dan C controller, mana yang kita nak link antara database, nak ambil data daripada database and then nak pass kepada paparan GUI ataupun form. Itu kita guna C, folder C controller. So kita pecah pada tiga lah. Database, output iaitu view, and then controller. Yang controller tu yang biasa kita buat kalau JSP tu connect lah. So nak connect, nak execute query, tu controller yang akan buat. So kita akan pecah pada tiga file lah. Mini kita ada 3 file untuk buat satu coding, satu framework. Okay, dan dia lebih secure lah. Kita tengok yang pertama dulu, website template. Okay, kita kena tengok keyword dia template. Yang ni dia ada design framework. Okay, framework ada dua, satu design, satu lagi web application framework kot. Okay, satu design, satu application. Okay, so dia ada dua framework lah. Kalau untuk design ada jenis-jenis framework dia. Kalau untuk kita develop application ada jenis-jenis framework dia. So ada dua framework yang kita tengok. Jadi kita tengok dulu term yang pertama template. Apa itu maksud template? Okay, kita buka ni. Okay, template ni maksudnya website lah. Website yang dah siap. Cuma kita boleh tukar-tukar, kita boleh ambil coding dia dan kita tukar-tukar, sama ada nak tukar teks ke, nak tukar image ke. Itu dipanggil template. Template ni kalau istilah dia HTML lah, satu HTML yang membolehkan kita tukar lah plugin, maksudnya kita modify kita punya teks ataupun image. Okay, so dalam template ni apa yang dia ada, dia kod HTML dan juga CSS dan CSS. Maksudnya CSS tu HTML tu dia lebih kepada content kan. CSS tu lebih kepada design of the content ataupun layout. Okay, nak susun gambar jadi kecil macam ni kan. Ni gambar besar, ni gambar kecil, and then nak ada tulisan bawah dia, nak ada kotak. Itu CSS lah. Dia akan buat styling pada kita punya website. So dua benda yang ada dalam template tu. Yang mana satu lagi kita boleh download. Itu dipanggil template. Kita tak boleh download, kita panggil
website builder. Kalau kita boleh download, kita bagi template lah. Jadi template ni maksudnya yang kita boleh guna dan kita boleh modify. Okay, website template dia ada jenis-jenis dia. Okay, biasa kita boleh download lah. Okay, kita download sebagai zip and then kita boleh tukar-tukar lah coding HTML dalam yang kita download tu. Responsive. Okay, Okay, selain daripada HTML dengan CSS, dalam template juga biasanya dia ada JPEG, PNG dan image lah. Image yang dah ada dalam tu. Sebab kadang website tu dia ada button, and then button tu dia ada gambar. Jadi biasa template tu dia dah include sekali gambar-gambar tu. Website template and developer, okay. Then website template ni dia ada jenis-jenis dia, iaitu responsive, ataupun full website with mobile version, adaptive, ataupun mobile saja, ataupun mobile upgrade. Ni maksudnya website yang kita boleh guna sebagai mobile lah. So basically yang paling penting adalah dua benda ni yang kita kena faham. Adaptive dengan responsive. Apa maksud adaptive? Adaptive ni maksudnya kita buat macam banyak version website kita tu. Contohnya kalau untuk mobile, guna version yang ni. Kalau yang guna tablet, guna version yang ni. Maksudnya ada source code dia sendirilah. Ada source code yang berlainan. Kalau dia detect kita guna laptop, maka dia akan buka mungkin folder A. Kalau kita buka tu guna handphone, maka dia akan guna folder B. Itu adaptive. Okay, adaptive. Maksudnya memang kita design memang untuk view pada platform tertentu lah. Okay, so kalau nak download tu kena check lah ni. Sebab dia mungkin bila ada image ni, contohnya image ni, so kita kena buat 3 coding lah. Satu untuk tablet, satu untuk smartphone, satu lagi untuk laptop ataupun PC. Maksudnya yang ni untuk PC besar, untuk laptop kita kena design gambar yang kecil. So kena 3 kod. Tu adaptive punya kod lah ataupun template. And then kita ada satu lagi responsive. Ada tak kat sini? Responsive tak tahu. Okay, adaptive tu yang kita design specifically untuk sesuatu platform. Satu lagi responsive. Responsive ni dia automatic. Okay, kalau dia detect tu adalah mobile, kita buat satu kod je. Tapi kalau dia detect itu adalah skrin laptop ataupun skrin mobile, dia automatic dia akan tukarlah view dia. Responsive tu responsive. Jadi kita buat satu kod je. Then web builder ni, okay, so ni mungkin ada soalan tanya apa beza website template dengan website builder. Website builder ni macam ni lah, yang satu Weebly ni, contohnya Weebly. Okay, kita boleh create website. Okay, create website dekat platform dia dan kita tak perlu tahu pun coding HTML tu. Kalau tahu pun tak apa. Kita tunjuk sikit apa itu website builder. Tak ada. Okay, kena login lah. Saya tak ingat lah saya guna apa. Weebly juga kot. Login tak ingat. So ni website builder. Maksudnya kita boleh develop website tu menggunakan platform yang dia sediakan. Tak perlu kita buat coding sendiri. Dan kita boleh pilih template daripada website builder. Nak design macam mana. Ni contoh.
Katakan kita nak buat satu website baru. Okay, edit site. Okay, so ini contoh website yang kita boleh buat lah dekat platform dia. Boleh ada letak header ataupun letak gambar. Boleh buat form yang dia akan include dalam page tu lah. So form pun kita tak perlu buat coding HTML lah, buat input tu kan. So dia dah ada sediakan dia punya form ni. Ini slow lah. Okay. So ni dinamakan website builder lah. Jadi bukan template. Cuma dalam website builder ni dia ada template. Okay, so kita punya editor pun dekat sini. Kita punya file pun dekat dia punya platform tu. So ni website editor, so kita boleh tarik ni. Okay, boleh letak, boleh adjust ni tulisan. Okay, so ni website builder. Tapi kod tu kat mana? Dekat server dia. Okay. Ini boleh explore lah kemudian. Okay, mana nak pilih team ni adalah template. Ni template dia. Okay, so ni template yang ada dalam website builder. Kalau kita nak website macam ni, so boleh choose lah. So ni template. Tapi template ni kita tak boleh download lah. Semua tu berada dekat web hosting tu ataupun platform yang kita guna tu. So tu beza website builder dengan template. So ini tak boleh download, kita boleh guna je kat sini kan. Contoh saya pilih yang ni, review. Maka saya boleh guna lah, tak boleh download ni. Kalau saya nak ubah pun kena masuk Weebly punya platform. Dan address dia pun akan jadi Weebly. Saya tak boleh buat saya punya address sendiri, dia mesti start dengan Weebly. Sebab semua sistem ni ataupun coding dia berada dekat website builder tersebut. Okay, berbanding template, saya tunjuk satu template. Sekejap, sampel template. Okay, so ini template berbayar. Banyak berbayar. Ada yang free ya. Free kat mana? Ada, saya tak silap saya share. Sini ni template. So ini free je, kita boleh download je. Contoh rasa kita nak website kita tu paparan dia macam ni kan. Kita klik yang ni. Then review ni ada harga ya. Kita carilah yang free ya, dia ada yang free themes. Ini yang free ya. Contohnya kita nak ambil yang ni di website kita. So kita boleh download. Okay, berbanding yang website builder dia tak boleh download. Choose saja. Choose and then kita modify dekat website dia. So kalau template kita boleh download. Tapi sebelum nak download boleh tengok dulu demo template tu macam mana. So yang ni pun you kena faham lah sebab nanti you kena download template ni and then buat website tu. So kita tak nak develop from scratch. Terutama dari segi design lah. So kita ambil je template yang dah ada. Dan kita modify. Ini yang kita akan buat dalam lab nanti lah untuk modify tu. Okay. Okay, so ni paparan dia. So nanti kita adjust je lah. Kita punya coding kan. Kalau nak buat sistem apa-apa, adjust lah dia punya tajuk. Kalau saya berminat ini, kita klik download lah. So bila kita download, kita boleh, dia akan berada dalam kita punya PC lah. Dan kita boleh upload kita punya source code ni. Okay. So boleh adjust lah ni. Ada index ni semua kan. Kita boleh adjust. Dan boleh upload ke dalam kita punya hosting sendiri yang boleh kita letak URL kita sendiri. Untuk hosting nanti you buat sistem, you kena ada hosting ataupun you nak buat lab nanti akan buat hosting. You boleh try dulu masuk dekat my feed Iniza ni. Ambil feed web hosting ya.
Okay, and then you boleh log in lah. Mungkin ni you tak dapat lagi account, nanti saya akan create lah. Okay, so ini semua akan dapat. So semua pelajar saya akan register. Saya akan ada folder macam ni untuk you upload file-file lah. Ini contohnya ini Laravel yang saya dah upload. So ni kita boleh tengok source code dia. So nanti semua source code yang you download daripada template tu you upload lah dekat cloud ni. Dan kita boleh view website kita. Okay. So ini address dia. Nanti dia akan jadi feedcloud.onthewifi.com/nombor metrik masing-masing, and then ni nama folder lah. Nama folder setiap orang. Setiap projek. Maksudnya dalam satu hosting ni, satu website ni, kita boleh letak banyak folder sebagai projek-projek kita. And then kita punya website tu boleh access daripada public. So tak payah guna localhost dah. Ini nak buat sistem, dan untuk subjek ni kita akan guna hosting ni lah. Okay. List of template saya dah tunjuk dia. Kita boleh download dia dekat situ. Boleh klik yang ni, list of template. And then kat sini cari yang free lah. Premium ni kadang tak mahal pun dia, tapi dia lebih cantik lah premium lah. Tapi kena bayar. So ni boleh download ni pun banyak je. Kalau tak masuk sini pun banyak je. Contohnya type je CSS template free. Ni ada 3,000. Boleh download. And then boleh customize. So, banyak lah. So, kita boleh buat setiap orang berbeza-beza lah sistem. Dan bila kita download template ni nampak profesional lah sikit berbanding kita buat design sendiri ya. Mungkin itu template. Ini list of web builder. Okay, banyak website builder yang saya tunjuk tadi, Weebly. Okay, tapi banyak lagi yang lain. Contohnya ni Squarespace. Okay. Dia beritahu lah. Ini Squarespace. Ada harga tak? Okay, ada yang berbayar, ada yang free. Macam Weebly tadi tu free ya. Shopify, banyak lagi lah. Kita boleh scroll sini, Webflow. Ini semua website builder. Wix pun glamour juga ni. Tapi ni biasa untuk end user lah, bukan orang computer science lah. Kalau orang computer science guna website builder, tak power lah. Okay. List of framework. Framework ni biar dulu. Ini kita tengok web design framework. Web design framework. Ni berkaitan dengan design. Ni apa ni? Bootstrap. Oh, dah masuk sini Bootstrap. Ini kita akan buat dalam lab Bootstrap ni. List of framework. Ini application lah. Ini application framework. Saya nak tunjuk design ya. Design framework. Ya, ni contoh-contoh design framework. Yang paling digunakan pakai adalah Bootstrap lah. Okay, Bootstrap ni salah satu framework untuk kita design. Basically, bila sebut design tu dia berkait dengan CSS dan JavaScript. CSS tu dari segi styling ni, JavaScript untuk interactivity. Contohnya nak klik ni ataupun nak mouse over, tu bawa mouse dia keluar apa-apa. Itu JavaScript lah. Itu kita panggil design framework sebab dia untuk interface saja. Jadi untuk design saja. Selain daripada Bootstrap sebenarnya ada lagi. Kita boleh guna foundation ni. Okay, selain daripada foundation ada Pure. Okay, and then ada ni skeleton. Ni ada montage. Banyak lagi lah. Ni contoh-contoh framework untuk design website.
Okay. Ini Semantic UI, Cascade Framework. Okay, sebanyak. Tapi yang very popular dan very common orang guna ialah Bootstrap lah. Sebab dia setiap framework tu dia ada macam language dia sendiri lah. Jadi kalau kita nak belajar banyak, so banyaklah benda kita nak kena study. Jadi fokus pada satu je lah. So untuk design, cukup kita guna Bootstrap. Walaupun ada framework-framework lain. And then untuk application kita, tadi untuk design saja, untuk kita punya interface saja ataupun GUI kita. Tapi untuk develop web application, apa beza design dengan web application? Web application ni dia ada database and then dia very dynamic. Maksudnya kalau kita tukar data tu, maka design kita bertukar lah. And then untuk kita nak control flow dia, kalau user biasa login keluar screen macam ni, kalau admin login keluar screen macam ni. Itu application lah. Jadi dia ada juga framework sendiri kita boleh guna pakai. Ruby, contohnya Ruby ni bahasa dia sendirilah. Django ni Python. Okay, base dia Python tapi dia buat jadi framework namakan Django ni. Angular ni base dia adalah JavaScript. Angular. Okay, tapi JavaScript dia tukar-tukar. Biasanya kita punya framework ni dia pecah kepada MVC tadi lah. Model View Controller. Dia pecah kepada framework 3 file tu. Model, database, satu file. View, satu file. Controller, satu file. Yang nak link antara database dan view. Okay, ASP.NET. Kita ada juga framework ASP.NET. Dia main language dia adalah CH. Meteor ni JavaScript. Saya sebut yang famous kot. Yang famous ni Angular. Django ni pun famous juga. Angular ni biasa ada orang guna juga. Angular ni. Then Laravel. So, Laravel ni dia based on PHP. Tapi dia dah jadikan sebagai framework. Jadi ada bahasa lain sikit lah. Tapi still dalam Laravel ni kita boleh guna. Sebab kita boleh guna basic PHP tu. Dalam Laravel. Sebab main dia adalah PHP. Okay, ni pun dia ada bagi contoh website yang menggunakan Laravel ni. Dan Spring ni kalau you buat JSP tu boleh guna Spring lah. Ni Java. Okay. Dan ada Flame. CodeIgniter ni pun PHP. Itu antara framework. Tapi kita akan fokus satu saja iaitu Laravel. Okay. Supaya you all banyak sedikit language lah. Kalau saya fokus pada Spring. You dah belajar JSP kan. Ini you belajar Spring tapi langsung tak tahu PHP. Sebab PHP ni kalau ikutkan antara language yang banyak diguna pakai jugalah dalam industri selain pada JSP tu.